Okey, selamat sejahtera pelajar 4E1. So, hari ini kita masuk kepada bab baru iaitu bab 5. Okey, ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? So, tengok sini. Okey, sebelum tu kita pergi dulu pada buku teks masing-masing. Okey, tengok tu. Okey, ini adalah Syekh Muzaffar. So, dalam gambar rajah buku ni, okey, dia ada dah cakap. Okey, kata kunci yang kita akan belajar ialah ikatan kimia. Kita akan belajar ikatan ion. Kita akan belajar daya elektrostatik, ikatan kovalen, ikatan hidrogen, ikatan datif, logam dan daya tarikan van der Waals. Okey, pelajar, dalam bab 5 ni kita akan belajar 5 jenis ikatan. Ikatan ion ataupun ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan datif, ikatan logam dan juga ikatan hidrogen. So, sebelum kita go through, okay, kita tengok dulu bulletin ini. Okay, Datuk Syekh Muzaffar, angkasa pertama. Okay, so semasa dia berada di angkasa lepas, okay, sud angkasa direka khusus untuk melindungi badan daripada persekitaran angkasa. Tahukah anda terdapat 5 lapisan di dalam sud angkasa? So, lapisan-lapisan ini terdiri daripada nylon biru, okay, lapisan nylon hitam, lapisan teflon dan akhir sekali nylon putih. So, semua lapisan nylon dan lapisan teflon ni adalah makromolekul, molekul yang besar. Okay, makro ni besar, yang dibentuk daripada sebatian kovalen melalui ikatan kovalen, iaitu ikatan kimia yang kuat. Okay, so awak belajar kimia ni sebenarnya ada kegunaannya untuk masa hadapan. Okay, so pentinglah belajar kimia ni dan juga ikatan-ikatan kimia. Alright, so kita go through dahulu pada ikatan kimia. Okay, tengok depan saya ni. Ini adalah ikatan kimia. Okay, sebelum kita pergi kepada ikatan kimia, mari kita imbas kembali dulu. Okay, awak belajar jadual berkala unsur. Okay, kita ada kumpulan. Okay, ingat tak ini Spiderman cikgu ajar tu? Kita ada kumpulan 1, kumpulan 2, unsur peralihan, kumpulan 13, okay, 14, 15, 16, 17, 18. So, kumpulan-kumpulan ini, okay, kumpulan 18 sahaja yang dikatakan stabil sebab dia adalah gas adi, okay, noble gas. So, dia stabil. Dia telah mencapai kestabilan duplet atau oktet yang stabil. Okay, mencapai kestabilan elektron oktet atau duplet yang stabil. Manakala kumpulan-kumpulan lain ni, kumpulan 1, 2 and so on, okay, dia tak stabil. Okay, bila dia start stabil, macam mana dia nak stabilkan diri dia? So, dia perlu, okay, dia perlu derma atau terima elektron untuk membentuk elektron oktet ataupun duplet yang stabil. Okay, so dia perlu derma atau terima elektron. Okey, pembetulan dia perlu terima, derma atau berkongsi elektron. Okey, untuk mencapai kestabilan elektron oktet ataupun duplet yang stabil. So, pemindahan derma elektron ini, terima elektron inilah yang kita panggil sebagai ikatan kimia. Okey, so sesuatu sebatian tu nak bentuk untuk dia stabil, dia perlu lakukan ikatan kimia. Okey, pemindahan ataupun sharing elektron. Ikatan kimia ada 2 jenis. Yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen. Okey, ikatan ion terbentuk antara logam dan bukan logam. Logam dan bukan logam. So, macam mana dia bentuk ni? Secara pemindahan elektron. Okey. So, ikatan kovalen terbentuk antara bukan logam dan bukan logam. So, macam mana dia bentuk? Secara sharing, sharing. So, sharing tu kongsi. Kongsi elektron. Okey. So, yang ni pemindahan elektron, yang ni kongsi elektron. So, cara ingatnya macam ni covalent cooperation. Cooperation maksudnya kerjasama. So, bila kerjasama dia kena berkongsi. So, ikatan ion mestilah antara
benda lain dengan benda lain. Ion kan, ion awak belajar positif negatif kan. So mestilah yang berbeza, mesti satu logam, satu bukan logam. Kalau covalent, dia mesti dua-dua sama, bukan logam dengan bukan logam. Okey, untuk kongsi elektron mesti sama, cooperation. Okey, sebelum itu kita pergi dulu kepada ikatan ion. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan ion dahulu. Okey, iaitu pemindahan elektron antara logam dan juga bukan logam. So kita imbas kembali. Okay, logam kumpulan 1 hingga kumpulan 13, bukan logam kumpulan 14 hingga kumpulan 18. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada ikatan ion, so tengok struktur susunan elektron bagi atom natrium. Okay, semua umum tahu yang atom natrium nombor protonnya adalah 11. Okay, so dia punya susunan elektronnya adalah 281. Okay, so macam mana? Okay, ini susunan elektron dia 281. Okay, so atom natrium ini, okay, dia tidak stabil. Okay, sebab apa dia tak stabil? Sebab okay, dia tak mencapai lagi kestabilan oktet, elektron oktet. So dia ada satu elektron valence ni. So dia perlu stabilkan dia perlu pindahkan elektron, derma elektron. Okay, dia perlu derma satu elektron untuk membentuk ion natrium 2.8. Okay, 2.8. So dia akan bentuk ion natrium. Okay, so yang ini, okay, dia akan derma satu elektron. Okay, dan dia akan membentuk ion natrium. Okey, ion natrium. Okey, pastikan lukiskan nukleus. Okey, 2 8. Okey, 1 2 3 4 6 7 8. Okey, so ini adalah susunan elektron bagi ion natrium. Okey, so dia derma satu elektron kan. So dia akan dapat charge positif. Ingat, yang derma sentiasa membawa kebaikan charge positif. Okey, kalau derma satu, positif satu. Satu tak perlu ditulis Okey, so ini adalah ion natrium. Dalam ringkasannya adalah Na+. So dia punya susunan elektron barunya adalah 2.8. Okey, perhatikan 2.8 dah capai kestabilan oktet. Okey, dah stabil lah. Okey. So ini adalah pemindahan elektron. Okey. Okey kelas, di sini saja video saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi hari Khamis dalam part 2 iaitu ikatan ion.